Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana serta kawan-kawan sekalian. Tajuk cerita yang ingin saya sampaikan pada hari yang mulia ini ialah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Alia duduk di dalam bilik ibu bapanya. Dia tidak sangka bahawa dia telah kehilangan kedua-dua orang yang teramat disayangi akibat kedegilannya. Tanpa disedari, air mata mula berlinangan dan membasahi pipinya. Dia tidak akan memaafkan dirinya atas kesalahan yang telah dilakukannya pada tahun yang lepas. Dia tahu bahawa perbuatan bodohnya itulah yang telah mengakibatkan ibu bapanya meninggal dunia. Peristiwa yang pahit itu masih jelas terbayang dalam ingatannya. Alia, janganlah begini. Merokok itu tidak baik. Berhentilah merokok dan jangan bergaul dengan mereka lagi. Nanti masa depan Alia akan musnah. Dengarlah kata-kata ibu. Kata ibunya, Puan Maria. Ish, ibu ni, diamlah. Suka hati saya lah. Saya hendak buat apa dan bergaul dengan siapa. Saya dah besar lah, bukan muda-muda lagi. Ibu buat kerja ibu sendiri dan jangan sibah orang lain. Ketepilah. Kata Alia dengan marah sambil menolak ibunya dan berjalan menuju ke luar rumah untuk mencari kawannya. Dengan perasaan marah dan benci, Alia menghembas pintu rumahnya dan berjalan menuju ke arah lift. Dia asyik memikirkan nasihat yang diberikan oleh ibunya tadi. Namun, dia mengambil keputusan untuk menolak pemikiran itu ke tepi dan mengikut hawa nafsunya. Puan Maria menangis dan kecewa dengan perangai anaknya itu. Kebetulan suaminya, Encik Berhan, pulang pada ketika itu. Encik Berhan pun bertanya kepada isterinya mengapa dia berada dalam kesedihan. Isterinya pun memberitahunya apa yang telah berlaku tadi. Setelah mendengar cerita isterinya, Encik Berhan menjadi amat marah. Dia tidak sangka anaknya boleh berkelakuan begitu. Dia menyuruh isterinya bersiap-siap dan memberitahunya bahawa mereka akan pergi ke pekan dan membawa Alia pulang. Sejam sudah berlalu. Puan Maria dan Encik Berhan akhirnya berjumpa dengan anak mereka di sebuah kafe cyber. Puan Maria terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Ramai perempuan yang berpakaian terdedah sedang berbaur-baur dengan beberapa orang pemuda yang berambut kuning. Kebanyakan mereka sedang merokok, walaupun mereka masih remaja lagi. Tergeleng-geleng Puan Maria melihat anak-anak muda itu. Pada waktu itulah Encik Berhan dengan marah menuju ke arah anaknya yang sedang rancak berbaur dengan seorang pemuda yang berambut panjang. Alia terkejut apabila dia ternampak bapaknya sedang berdiri di hadapannya dan kelihatan sungguh marah. Encik Berhan terus memegang tangan Alia lalu menariknya ke dalam kereta dan menyuruhnya masuk supaya mereka boleh pulang ke rumah. Akibat ditekan perasaan malu, berlakulah pergolakan antara Encik Berhan dengan Alia. Lantas, Alia terus melarikan diri daripada ibu bapanya. Puan Maria dan Encik Berhan terkejut dengan gelagat anak mereka dan mula mengejarnya. Tiba-tiba, pang! Kedengaran bunyi lori terlanggar sesuatu. Alia menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Dia amat terkejut apabila ternampak
hanya 2 pasang kaki yang terbaring di bawah lori tersebut. Dengan segera, Alia menyuruh pemandu lori itu berundur ke belakang supaya dia dapat melihat siapa yang terlanggar. Alia meraung-raung dan menangis dengan penuh kesedihan apabila melihat 2 orang mangsa tersebut merupakan ibu bapanya. Mereka sudah terbujur kaku. Alia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan hanya duduk di antara ibu bapanya sambil menangis serta meminta maaf daripada mereka. Tidak lama kemudian, ibu bapa Alia dibawa ke hospital. Mereka disahkan meninggal di tempat kejadian tersebut. Alia meraung sekuat hati apabila mendapati ibu bapanya sudah tiada. Ayah, ibu, ampunkan Alia. Alia minta maaf. Alia anak yang kejam kerana tidak mendengar kata ibu dan ayah. Semasa pengebumian ibu bapanya, Alia kelihatan sugul dan masih terkejut dengan kejadian yang menimpanya. Alia telah insaf dan berjanji bahawa dia akan mengubah pelangainya. Alia amat menyesal, tetapi semuanya sudah terlewat. Ibarat peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati dan berfikir terlebih dahulu tentang baik dan buruknya sebelum melakukan sesuatu, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Terlajar perahu boleh diundur, terlanjur perbuatan buruk padanya. Sekian, terima kasih.